suatu malam yang kelam di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Sunyi, suasana sungguh hening dan sunyi. Bulan mengambang penuh di langit, namun sinarannya tidak mampu menghalau kegelapan yang menyelubungi kampung tersebut. Pohon-pohon besar berdiri kaku seperti bayang-bayang gelap yang mengintai dari kejauhan. Angin malam yang dingin bertiup perlahan menyelinap di celah-celah rumah yang sudah usang. Di kampung itu, terdapat sebuah rumah kayu yang sudah lama ditinggalkan. Rumah tersebut dikenal sebagai rumah usang. Mengikut cerita penduduk kampung, rumah itu pernah didiami oleh seorang bomo wanita yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Namun, suatu malam, dia ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan di rumah tersebut. Sejak itu, rumah usang menjadi tempat yang ditakuti oleh penduduk kampung. Tiada siapa yang berani menghampiri rumah usang, apatah lagi memasukinya. Namun, malam itu, sekumpulan remaja kampung yang terdiri daripada Amin, Farid, Siti, dan Lina nekat untuk membuktikan bahawa semua cerita seram tentang rumah usang hanyalah khayalan semata-mata. Mereka merancang untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan merakam apa sahaja yang mereka temui di dalamnya. Amin, kau pasti dengan idea gila ni? Tanya Farid dengan nada cemas. Dia merupakan yang paling takut antara mereka. Aku pasti. Kita hanya masuk, rakam beberapa video dan keluar. Lepas tu, kita boleh tunjukkan pada semua orang yang rumah usang tak ada apa-apa yang nak ditakutkan, jawab Amin dengan yakin. Siti dan Lina turut menyokong cadangan Amin. Mereka semua bersetuju untuk bertemu di hadapan rumah usang pada pukul 11 malam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Keempat-empat remaja itu sudah berada di hadapan rumah usang. Amin memegang sebuah lampu suluh, manakala Farid membawa kamera. Siti dan Lina masing-masing membawa telefon pintar untuk merakam video. Dengan langkah yang perlahan dan hati yang berdebar-debar, mereka melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Pintu kayu yang sudah reput itu berbunyi kuat ketika mereka menolaknya. Bau busuk dan udara lembab segera menyambut mereka. Rumah itu penuh dengan habuk dan sawang labah-labah yang memenuhi sudut-sudut bilik. Mereka menyuluh ke sekeliling, mencari apa sahaja yang mungkin menarik perhatian. Lina, rakam ni, kata Siti sambil menunjuk ke arah sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu kelihatan berdebu dan berkarat di tepinya. Okey, jawab Lina sambil mengarahkan kameranya ke cermin tersebut. Ketika dia merakam, dia terasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam cermin itu. Namun, apabila dia melihat dengan lebih dekat, tiada apa-apa yang kelihatan. Mereka bergerak ke ruang tamu yang besar. Di situ, mereka menemui sebuah kerusi goyang yang usang dan sebuah meja yang sudah patah kakinya. Amin menyuluh ke arah kerusi goyang itu. Tiba-tiba, kerusi itu bergerak sendiri, bergoyang-goyang perlahan. Amin, kau nampak tak tu? Tanya Farid dengan nada yang semakin cemas. Nampak, jangan panik. Mungkin ada angin yang buat kerusi itu bergerak. Jawab Amin cuba menenangkan diri dan rakan-rakannya. Namun, Siti yang berdiri berhampiran kerusi goyang itu tiba-tiba menjerit. Amin! Farid! Ada sesuatu kat sini. Dia menjerit sambil menunjukkan ke arah lantai di sebelah kerusi goyang. Mereka semua berlari ke arah Siti dan menyuluh lampu ke lantai. Di situ mereka melihat kesan darah yang sudah kering dan bekas tapak kaki yang menuju ke arah tangga. Kita kena ikut kesan tapak kaki ni, kata Amin dengan suara yang bergetar. Mereka mengikuti kesan tapak kaki itu sehingga ke tangga yang membawa mereka ke tingkat atas rumah. Tangga itu berderak di setiap langkah mereka, menambah lagi suasana seram malam itu. Di tingkat atas, mereka menemui sebuah bilik yang pintunya tertutup rapat. Kesan tapak kaki berhenti di hadapan pintu itu. Dengan hati yang semakin berdebar, Amin membuka pintu tersebut. Di dalam bilik itu, mereka menemui sesuatu yang tidak mereka jangkakan. Bilik itu penuh dengan patung-patung kayu yang kelihatan seperti manusia. Patung-patung itu disusun dalam pelbagai posisi dan semua patung itu menghadap ke arah satu sudut bilik. Di sudut bilik itu terdapat sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan pelbagai barang aneh seperti botol berisi cecair berwarna-warni, tengkorak haiwan, dan lilin-lilin yang sudah habis terbakar. Apa semua ni? Tanya Lina dengan nada takut. Aku tak tahu. Tapi kita kena keluar dari sini, jawab Farid yang sudah tidak tahan lagi dengan suasana seram itu. Namun, ketika mereka berpaling untuk keluar dari bilik itu, pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat dengan sendirinya. Mereka semua terkejut dan berusaha membuka pintu tersebut, tetapi ia tidak berganjak sedikit pun. Apa kita nak buat sekarang? Tanya Siti dengan suara yang bergetar. Kita kena cari jalan keluar dari tingkap, jawab Amin sambil menyuluh ke arah tingkap bilik itu.
Namun, sebelum mereka sempat bergerak, mereka terdengar bunyi bisikan yang halus tapi jelas. Bisikan itu seolah-olah datang dari patung-patung kayu di dalam bilik itu. Mereka semua memandang ke arah patung-patung tersebut dan terasa seolah-olah patung-patung itu memandang balik kepada mereka dengan mata yang kosong dan tajam. Tiba-tiba, salah satu patung kayu itu bergerak. Patung itu perlahan-lahan menolehkan kepalanya ke arah mereka. Lina yang melihat kejadian itu menjerit ketakutan dan terjatuh ke lantai. Farid segera membantu Lina bangun dan mereka semua berlari ke arah tingkap. Namun, tingkap itu juga tidak dapat dibuka. Mereka kini terperangkap di dalam bilik yang penuh dengan patung-patung kayu yang mengerikan. Bunyi bisikan semakin kuat dan mereka merasakan ada sesuatu yang menghampiri mereka. Amin mengambil keputusan untuk cuba memecahkan tingkap tersebut. Dia mengambil sebuah kerusi kayu yang ada di dalam bilik itu dan memukul tingkap dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa kali cuba, akhirnya tingkap itu pecah. Mereka segera memanjat keluar satu persatu. Ketika mereka semua berjaya keluar dari rumah itu, mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Hanya selepas mereka sampai ke jalan utama kampung, barulah mereka berhenti untuk mengambil nafas. "Takkan aku nak masuk situ lagi?" kata Farid sambil terengah-engah. "Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan rumah tu. Patutlah orang kampung semua takut dengan rumah tu," kata Siti. "Apa yang penting kita semua selamat sekarang," kata Amin sambil memeluk rakan-rakannya. Sejak malam itu mereka tidak pernah lagi berani mendekati rumah usang. Mereka juga tidak pernah memberitahu sesiapa tentang apa yang mereka alami malam itu. Kampung Sunyi terus hidup dalam kesunyian dan kegelapan, dengan rumah usang berdiri sebagai tanda peringatan bahawa ada perkara yang lebih baik dibiarkan tanpa usikan. Namun, setiap kali bulan mengambang penuh, mereka akan teringat kembali malam seram itu dan suara bisikan dari patung-patung kayu yang seolah-olah masih memanggil mereka kembali.